Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini dia berita menggempakan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Betapa Akmal Saleh, Ketua Pemuda PAS, ini lebih PAS daripada pemimpin PAS sahabat-sahabat semua. Ataupun mungkin setara dengan lebay-lebay ini. Kerana apa sahabat semua? Ya, saya boleh anggap Akmal ini sebagai hipokrit dan juga pilih bulu. Kenapa dia tidak menyerang MCA yang sebelum itu mengeluarkan kenyataan yang menerkam berkaitan dengan isu sijil halal ini sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang dikatakan adakah kerana MCA ini rakan mereka dalam satu gabungan parti dalam Barisan Nasional, kerana itu mereka menganggap ianya halal, ianya tidak perlu diserang dan sebagainya. Kenapa mereka mendiamkan diri dan kenapa DAP diserang dan memanipulasi atau memusingkan kenyataan maksud sebenar kenyataan daripada Teresa Kok ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membaca satu kenyataan media yang menerangkan bagaimana MCA adalah terlebih dahulu menerkam isu sijil halal ini sebelum Teresa Kok. Tapi kenapa mereka berdiam mengunci mulut? Hanya selepas Teresa Kok mengeluarkan kenyataan, barulah mereka menganggap konon mereka lah pejuang bangsa dan agama. Tapi hakikatnya sahabat semua, pada pandangan saya, mereka hanya menggunakan isu ini untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan politik mereka semata-mata. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Beberapa jam sebelum naib Presiden DAP, Teresa Kok membantah cadangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk mempertimbangkan mewajibkan pensejilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan alkohol. Rakan sejawatnya daripada MCA, yaitu Wee Jack Singh, juga membuat perkara yang sama. Bagi ahli Parlimen Tanjung Pei itu, dasar JAKIM berkenaan akan menyusahkan perniagaan bukan Islam dan pada masa yang sama mendedahkan ketidakberkesanan pemimpin DAP dalam menjaga hak masyarakat bukan Islam. Bagaimanapun, memandangkan kenyataan medianya pada 6 September yang dikeluarkan sebelum YB Teresa Kok hanya dalam bahasa Cina, media berbahasa Inggris dan Melayu tidak menyerlakannya. Justru dia terselamat daripada serangan yang diterima oleh YB Kok. Wee mengkritik kerajaan campuran Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dasar yang mencabuli kebebasan dan hak masyarakat bukan Islam. Dan seterusnya, mempersoalkan sama ada pemimpin DAP dalam kabinet ada mempertahankan perlembagaan persekutuan dan kepentingan masyarakat bukan Islam. Sambil mengingatkan bahawa Malaysia adalah negara berbilang kaum dan bangsa, Wee berkata, langkah mandatori berdasarkan agama tertentu adalah tidak adil kepada masyarakat lain. Sama ada untuk memohon pensejilan halal atau tidak harus merupakan yang dibuat oleh perniagaan berdasarkan permintaan pasaran dan pertimbangan komersial mereka. Kerajaan tidak sepatutnya menekan syarat ini. Lebih-lebih lagi restoran dan syarikat bukan untuk memenuhi keperluan pengguna Islam, katanya. Kedua-dua Wee dan Ko mengulas cadangan JAKIM untuk mewujudkan pensejilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi ataupun alkohol. Sama seperti pendirian DAP, Wee juga berhujah bahawa tindakan tersebut akan meningkatkan beban operasi perniagaan. Bagi Teresa Kok, tindakan itu akan mengundang cemoohan antarabangsa. Wee pula berhujah bahawa dasar sedemikian akan menghalang pembangunan berbagai pasaran dan memberi kesan kepada imej antarabangsa negara. Katanya, itu juga boleh diperluaskan kepada restoran sayuran, vegetarian, dewan makan agama, Buddha dan juga kedai makanan kesihatan yang pelanggan utamanya terdiri daripada bukan Islam. Ini menjadikan pensejilan halal mandatory sebagai langkah yang tidak perlu. Dan Wee juga mengkritik proses pensejilan yang halal yang rumit dan memakan masa, yang akan meningkatkan kos operasi dan seterusnya, memberi kesan kepada kebebasan perniagaan pengendali bukan Islam. Wee juga berkata, proses pensejilan yang menyukarkan semasa telah menyebabkan banyak perniagaan yang pening kepala dengan setengah akhirnya berputus asa untuk memohon. Jika ini diwajibkan, akibatnya mungkin lebih teruk, kata Wee Jack-Sing lagi. Wee Jack-Sing juga memberi amaran jika kerajaan terus melaksanakan dasar berasaskan agama itu, ia boleh menjejaskan imej antarabangsa Malaysia, khususnya di kalangan pelancong dan juga pelabur asing.
Jadi pengumuman perbincangan atau rancangan yang kerap untuk dasar sedemikian akan memberi gambaran bahwa Malaysia sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara satu agama yang secara langsung akan menjejaskan pelaburan asing dan pelancongan, katanya lagi. Sehubungan itu, UI menggesa kerajaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua rakyat semasa menggubal dasar dan mengekalkan intipati Malaysia sebagai sebuah negara berbilang budaya bagi memastikan keyakinan pelaburan domestik dan asing serta kestabilan sosial. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan Wee Jack Singh, pemimpin ahli parlimen daripada Barisan Nasional itu sendiri. Jadi yang mengherankan kita, kenapa ya dalam masa yang sama kenyataan itu sebenarnya dikeluarkan sebelum kenyataan dikeluarkan oleh YB Tresako. Tapi soalnya kenapa pemimpin-pemimpin seperti Akmal Saleh ini berdiam diri dan tidak pun menyoal ataupun menyerang ya, sehingga menggelar Tresako ini sebagai nyonya tua. Dan itu bagi saya adalah satu panggilan biadab ya, seorang yang berbangsa Melayu beragama Islam, tetapi kenyataan yang keluar daripada kenyataan-kenyataan mereka ini menggambarkan betapa hitamnya hati mereka, betapa ada kepahitannya mereka. Mereka masih pada penglihatan saya, mereka masih tidak menerima DAP, tetapi berbeza pula dengan rakan sekutu mereka, MCA Wee Jack Singh mengeluarkan kenyataan sebelum daripada Tresako. Tapi apa yang berlaku sahabat semua? Ya, yang dikambing hitamkan di sini adalah pemimpin daripada DAP. Jadi ini yang kita rasakan, ada sedikit peliknya di sana. Ya, kenapa rakan mereka berdiam diri, mengunci mulut dan tidak menyerang, tidak membuat laporan polis, dibiarkan begitu saja? Adakah karena mereka ini adalah rakan sekutu mereka, rakan parti yang ada di dalam Barisan Nasional? Karena itu mereka berdiam diri. Jika iya sahabat semua, jadi ini bermakna seperti yang saya katakan, Akmal Saleh ini lebih pas daripada pas. Sebab pas ini, kalau mereka semua halal, orang lain semua haram. Mungkin inikah juga yang sedang dilakukan oleh Akmal Saleh ini, sahabat-sahabat semua. Mempunyai pikiran yang begitu, apa orang cakap, pilih bulu, hipokrit dan sebagainya. Jadi awal pagi ini saya keluarkan satu kenyataan ataupun pandangan saya berkaitan dengan Akmal ini. Jadi adakah patut pemimpin seperti ini? Ya mungkin ia boleh diterima di Semenanjung. Tetapi pada hemat saya, untuk rakyat Borneo, menolak individu-individu seperti ini yang mempunyai pemikiran yang hipokrit, yang menggunakan isu bangsa dan agama ini, kononnya memperjuangkan bangsa, tapi sebenarnya digunakan untuk politik semata-mata, untuk menaikkan hierarki politik mereka, untuk kelihatan mereka lah hero dan sebagainya. Karena itu, sekali lagi saya nyatakan, ada satu komen di dalam YouTube saya, di dalam satu video yang saya post pada di awal pagi tadi. Bagaimana kita menolak UMNO? Senang saja. Kalau rakyat Sabah mau menolak pemimpin seperti Akmal Saleh ini, ya, bagaimana? Tidak perlu buang mereka parti ini. Kalau mereka masih bertanding, boleh. Sebab negara kita negara demokrasi. Caranya adalah jangan undi pemimpin ataupun calon daripada UMNO. Itu jalannya, itu ceritanya untuk di Sabah. Jadi sekali lagi sahabat semua, ini pandangan saya. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Orang Sabah, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.